Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin menceritakan tentang COVID-19. Ayo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang dan kronologi COVID-19 di Malaysia. Latar belakang coronavirus. Coronavirus atau COVID-19 adalah jenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selesema biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Setakat 9 Januari 2022, terdapat sebanyak 2.7 juta kes yang telah disahkan di Malaysia dan lebih 31,000 kes kematian serta lebih 39,000 kes masih aktif telah direkodkan. Seterusnya, kronologi COVID-19 di Malaysia. Pada tarikh 25 Januari 2020, kes COVID-19 yang pertama di Malaysia telah disahkan yang melibatkan para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura. Pada bulan yang sama iaitu Januari 2020, tindak balas dan kesiapsiagaan perubatan terhadap wabak tersebut di Malaysia diselia oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di bawah Kementerian Kesihatan dan 3 buah kerajaan berturut-turut. Seterusnya, bulan Mac 2020, jumlah kes jangkitan COVID-19 yang disahkan di dalam negara telah meningkat daripada bawah 30 kes aktif kepada 2,000 kes aktif ke atas dan telah dilaporkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan di negara ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP yang berkuat kuasa mulai 18 Mac 2020 di seluruh negara. PKP yang sepatutnya ditamat pada 31 Mac 2020 telah dilanjutkan hingga awal bulan Mei 2020. Kemudian pada September 2020, gelombang ketiga jangkitan COVID-19 berlaku selepas pilihan raya negeri Sabah. Kemudian pada bulan November 2020, kerajaan menguatkuasakan PKPB di kebanyakan negeri. Selanjutnya pada Januari 2021, darurat telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong di seluruh negara dan kerajaan menyelaraskan PKP di seluruh negara kecuali Sarawak. Selanjutnya pada Februari 2021, program vaksinasi negara ini yang juga diketahui sebagai program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah diadakan. Selanjutnya pada Mac 2021, kerajaan telah menamatkan PKP di semua negeri dan wilayah persekutuan di dalam negara. Pada April 2021, PKP dikembalikan sekali lagi dalam beberapa buah negeri berikutan peringatan semula dalam bilangan kes jangkitan harian. Seterusnya pada Mei 2021, dengan varian SARS-CoV-2 baru dikesan di Malaysia, ditambah dengan lonjakan jumlah kes jangkitan dan kematian harian COVID-19 yang tinggi, akhirnya kerajaan memperkenalkan semula PKP di seluruh negara. Seterusnya pada September 2021, berikutan kadar pemvaksinan COVID-19 dalam populasi dewasa yang tinggi dan penurunan jumlah kes jangkitan yang teruk, Malaysia telah mengumumkan hasratnya untuk menganggap COVID-19 sebagai penyakit endemik menjelang akhir Oktober 2021 dengan lebih banyak sekatan dilonggarkan. Kemudian pada Disember 2021, lebih daripada 78% populasi Malaysia dan 97% populasi dewasa di dalam negara ini telah diberikan vaksin sepenuhnya. Setakat 13 Januari 2022, lebih 97% populasi dewasa di dalam negara ini telah diberikan vaksin sepenuhnya dan selebihnya telah menerima dos pertama. Sekian yang boleh saya ceritakan tentang sedikit tentang COVID-19 di Malaysia. Sekian, terima kasih. Malaysia merekodkan kes harian baru COVID-19 ke-6 tertinggi per kapita di dunia pada 4 Ogos 2021 menurut penjejak data Our World in Data. Kedudukan negara ketika ini adalah di belakang Fiji, Cuba, Botswana, Georgia dan Cyprus. Malaysia juga berada di tempat ke-19 dalam kalangan negara mempunyai angka kematian baharu tertinggi akibat COVID-19 per kapita iaitu pada 5.25 kematian per juta orang dalam tempoh purata 7 hari selepas Indonesia 6.30 dan Myanmar 6.64. CEO Pusat Gelan untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Muhammad Khalif memberitahu FMT beliau percaya ia disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor termasuk kes penularan berkaitan aktiviti politik, agama dan budaya, kemunculan varian Delta dan langkah sekatan penuh yang kurang berkesan. Menurut Azrul lagi, pihak berkuasa perlu melihat data berkaitan peningkatan kemasukan ke hospital, kadar kes unit rawatan rapi ICU dan kematian yang secara jelas menggambarkan bagaimana langkah kesihatan di Malaysia memberi hasil bercampur, tidak konsisten dan tidak kekal. Ahli
Epidemiologi Bernegeri KS menyatakan kadar vaksinasi telah meningkat, tetapi turut berkata tidak mungkin kes akan meningkat menjelang akhir Ogos susulan kemunculan varian baru iaitu varian Delta. Pada 10 Ogos 2021, Malaysia menjadi negara ketujuh tertinggi yang merekodkan kes harian baru per kapita selepas negara Eswatini di Afrika yang menyaksikan jangkitan baru di sana iaitu kemunculan varian Omicron. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana COVID itu boleh tersebar. Okey, yang pertama, COVID itu tersebar melalui titisan yang tersebar di udara apabila pesakit COVID itu batuk atau bersin. Yang kedua, apabila kita menyentuh permukaan atau barang yang telah disentuh oleh pesakit COVID, lepas kita sentuh barang dan permukaan itu, kita sentuh pula bahagian muka kita. Kita sentuh mata kita, hidung, mulut. Okey, yang terakhir, kita bersalaman atau bersentuhan dengan pesakit COVID. Untuk kesan-kesan penyebaran pula, kesan-kesannya akan terbagi kepada 3 kategori, iaitu kesan kepada individu, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Untuk individu, kesihatan mental akan terjejas. Kedua, kehilangan atau pengurangan pekerjaan. Dan ketiga, pembelajaran akan merosot. Kepada masyarakat pula, satu, perubahan gaya sosial akan berubah secara drastik. Kedua, aktiviti kemasyarakatan akan tergendala. Dan ketiga, kegiatan keagamaan dan perayaan dihadkan. Pada negara pula, satu, negara akan mengalami kemerosotan dan kejatuhan ekonomi secara mendadak. Kedua, sektor pengangkutan dan pelancongan akan tertejas dengan teruk. Dan ketiga, pembelajaran harus dikeluarkan dengan skala yang besar untuk menangani wabak. Untuk mencegah penularan COVID-19 di negara kita haruslah melakukan 2 perkara, iaitu elakkan 3C dan amalkan 3W. 3C yang pertama adalah crowded place, iaitu tempat sesak. Contohnya di dalam LRT, di dalam bas ataupun semasa berada untuk pejabat. Yang kedua adalah confined space, iaitu tempat tertutup seperti di dalam kelas, di dalam surau dan di dalam kenderaan awam. Dan yang terakhir, perkara yang patut kita elakkan adalah close conversation, iaitu bercakap secara dekat. Contohnya semasa bermesyuarat ataupun bercakap bersama rakan. 3 perkara yang harus kita amalkan semasa pandemik ini adalah: yang pertama, wash, kerap cuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang kedua, wear, digalakkan memakai penutup hidung dan mulut, wajib jika bergejala. Dan yang terakhir, warn, tidak bersalaman dan elak body contact. Amalkan etika jika batuk dan bersin. Lakukan sanitasi, duduk di rumah dan dapatkan rawatan jika bergejala. Peringkatan dan tindakan yang perlu diambil dalam keadaan COVID. First, kita mestilah penjarakan sosial. Penjarakan sosial sejauh 1 meter daripada individu. Maksudnya kita mestilah berada jarak-jarak daripada orang sebanyak 1 meter. Itu ialah tanggungjawab masing-masing untuk melakukan hal tersebut untuk menghalang penyebaran virus COVID-19. Dan kedua ialah pemakaian topeng muka. Pemakaian topeng muka, kita mesti selalu memakai topeng muka ketika berada di luar rumah, kecuali kita ingin makan dan ketandas. Dan jika anda punya simptom seperti batuk dan bersin, anda diwajibkan untuk memakai dan pergi berjumpa dengan doktor untuk mengetahui keadaan anda. Yang ketiga ialah kuarantin. Kita mestilah menguarantinkan diri jika kita pulang daripada tempat yang jauh, seperti kita keluar negara. Dan kita mestilah kuarantin sama ada di rumah atau di pusat kuarantin mengikut
arahan dari pihak KKM. Dan juga durasi untuk kuarantin selalunya dalam masa 7 atau 10 hari. Dan itu saja daripada saya. #kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian sudah daripada kami. Ayuh semua, kita bersama cegah COVID-19.